Pernah dengar tak falsafah sains dan teknologi ICT? Bagaimana kebebasan individu dan nilai-nilai murni dalam era teknologi pada zaman ini? Pada era globalisasi yang serba moden ini, di mana dunia kita semakin canggih dengan pelbagai teknologi baru yang semakin berkembang pesat, disebabkan kepesatan dalam teknologi, keadaan semakin membimbangkan sekiranya nilai-nilai murni tidak ditanam dalam diri masyarakat. Pada zaman kini, kita sebagai masyarakat yang bijak, kita juga seharusnya bijak dalam memikirkan bagaimana penggunaan nilai-nilai murni dalam era teknologi yang moden ini. Bukan semua masyarakat tidak peka terhadap keadaan sekeliling, tetapi jika fenomena ini dapat dipraktikkan oleh masyarakat kita, maka negara kita akan menjadi negara yang berintegriti tinggi. Hal sedemikian perlu dititikberatkan untuk menunjukkan bahawa kita hidup dengan penerapan nilai-nilai murni seiring dengan era teknologi kita pada zaman ini. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa isu dan masalah yang dihadapi dan diharapkan dapat diatasi dengan baik. Jadi, di sini kita akan bincangkan apa masalah yang dihadapi dan semua masalah mesti mempunyai jalan penyelesaian yang terbaik. Beralih kepada isu semasa berkaitan falsafah sains dan teknologi ICT. Isu yang boleh kita kaitkan pada masa kini adalah konflik di antara Palestin dan Israel. Dunia kini telah pun berkembang luas dengan teknologi yang moden. Ditambah pula, setiap orang kini memiliki peranti seperti telefon pintar, tablet, laptop yang boleh mengakses maklumat hanya di hujung jari. Isu yang hangat diperkatakan seperti keganasan dan penindasan ke atas rakyat Palestin sering dikongsikan di media sosial dan platform media yang lain. Rakyat Malaysia khususnya menunjukkan rasa simpati ke atas rakyat Palestin yang ditindas di bumi mereka sendiri. Jadi, lahirlah beberapa program seperti program Solidariti, kempen memboikot barangan Israel secara besar-besaran. Hal ini menunjukkan rakyat Malaysia sangat benci ke atas keganasan dan bekerjasama dalam memastikan keamanan sejagat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Danish Syambil Ramli, nombor mati saya 225002. Hari ini saya akan membentangkan masalah penipuan cyber scam dan politik cyber politik. Berkenaan dengan cyber scam atau penipuan cyber, seperti mana kita tahu, banyak sumbangan telah dikumpul atau diberi secara tidak sah dan akhirnya jatuh ke tangan orang yang salah. Seperti mana yang dinyatakan di dalam Akhbar Harian Metro pada 30 Oktober 2023, ramai masyarakat kita telah diperdaya dengan tipu hela seperti mana diberikan QR dan kempen berkenaan dengan sumbangan untuk saudara kita yang berada di negara Palestin sana. Dan seterusnya adalah dengan masalah politik, iaitu adalah politik cyber. Politik cyber, seperti mana kita tahu, satu kempen telah diadakan untuk menyokong salah satu keluaran yang mana tidak sah dan kita tidak tahu di mana asal-usul keluaran ini, seperti mana yang telah dinyatakan di dalam utusan Malaysia pada 8 Disember 2023 ini. Satu lembaga produk palsu kononnya datang daripada negara Palestin, sehingga kan salah satu syarikat terbesar, iaitu syarikat Al-Jamal, menghubungi kita dan meminta kita untuk membentras keluaran tersebut. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Masalah penipuan cyber berkaitan dengan sumbangan bagi plastik sering melibatkan kempen palsu ataupun laman web penipuan untuk mengumpul dana tanpa niat yang baik. Ini adalah langkah-langkah untuk mengatasinya. Yang pertama, kita boleh semak kepercayaan kempen. Pastikan bahawa kempen ataupun laman web yang meminta sumbangan tersebut adalah benar-benar berkaitan dengan organisasi yang sah. Kita haruslah sahkan melalui sumber rasmi ataupun platform sebenarnya yang dipercayai sahaja.
Yang kedua, berikan semangat melalui platform semangat yang terkenal atau dipercayai sahaja seperti laman web rasmi organisasi amal ataupun platform crowdfunding yang diketahui ramai. Yang ketiga, berhati-hati terhadap email dan pesanan teks di mana kita jangan buka pautan ataupun klik lamunan daripada email atau pesanan teks yang mencurigakan. Yang keempat, kita haruslah periksa atau pastikan organisasi tersebut mempunyai identiti yang jelas dan boleh disahkan. Kita harus mencari maklumat tentang sejarah atau reputasi organisasi tersebut sebelum memberikan sokongan. Dan akhir sekali adalah kita haruslah pilih kaedah pembayaran yang selamat dan dipercayai. Kita haruslah mengelakkan menggunakan pemindahan wang atau kaedah pembayaran yang sukar dikesan. Jadi, sentiasalah berhati-hati dan lakukan penyelidikan sebelum memberikan sumbangan untuk memastikan bantuan kita benar-benar sampai kepada tujuan yang dihendaki. Jadi, setelah mendengar isu semasa dan pelbagai masalah mengenai dengan falsafah sains dan teknologi ICT, iaitu kebebasan individu dan nilai-nilai murni dalam era teknologi, di sini saya berharap agar setiap individu akan terus menggunakan teknologi untuk meningkatkan kesedaran tentang isu yang penting. Sebagai contoh, gunakan media sosial, blog dan platform dan talian sebagai alat untuk berkongsi maklumat dan menggerakkan sokongan. Selain itu, saya juga berharap agar setiap individu dapat memanfaatkan teknologi untuk mendukung tujuan kemanusiaan, di mana terdapat platform dalam talian yang membolehkan pemindahan ataupun sumbangan dana secara langsung dengan mudah, memberikan peluang kesukarelawan dan kerjasama dengan organisasi yang berusaha ke arah perubahan yang positif. Akhir sekali, saya berharap agar setiap individu dapat melakukan keseimbangan terhadap nilai-nilai kemanusiaan dan menjadi seorang yang bertanggungjawab terhadap penggunaan teknologi.